أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا ورسولنا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah. Puji, syukur, ta'zim kita sama-sama kita angkatkan ke Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala pada subuh Ahad Rabiul Awwal yang mulia ini. Kita dapat dipertemukan oleh Allah, digerakkan hati kita, dipermudahkan urusan kita, dibangkitkan kita daripada tidur kita, diberi kekuatan, hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama menunaikan kefarduan subuh pada pagi ini. Alhamdulillah, kita juga berada di bulan Rabiul Awwal ataupun bulan keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya semua daripada kita pencinta agama, mencari keridhaan Allah, mencari rahmat mahupun syafaat daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merasa teruja untuk mengambil istifadah daripada bulan yang mulia keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah pada 12 Rabiul Awal ataupun 28 bulan September inilah. Lebih-lebih lagi tadi kita ada dengar pada rakaat yang kedua imam kita baca ayat yang menyentuh tentang perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Ini adalah benda yang kalau kita mahu ungkapkan kemuncak kepada kedudukan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sebarangan. Dan sebab itulah disebutkan bahawa wa ma ataakumur rasul, apa yang didatangkan ataupun dibawa, yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas kita adalah fakhuzuhu. Rasul Allah menyatakan hal yang sedemikian kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Apa-apa sahaja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan, bawa kepada kamu ambil je. Fakhuzuhu, ambil, buat amal. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang dicegah, dilarang, dihalang, hendaklah kamu tinggalkan dan jauhi. Perkara ini penting
Sebab manusia hari ini kadang-kadang menganggap bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan orang-orang lain. Sedangkan apa sahaja kalau kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita 1400, sekarang dah 1445 Hijrah yang lalu, kita boleh perhatikan semuanya masih relevan, semuanya sesuai, semuanya secara saintifik terbukti. Tidak ada yang bertentangan dengan kebenaran sains. Itu yang kita kena pegang. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW bawa apa yang Allah beritahu, kan? Dan Allah Maha mengetahui setiap daripada apa yang didatangkannya itu. Kita ceritalah dalam urusan apa sekalipun, kan? Kalau kita cerita pasal larangan-larangan, contohnya apabila Rasulullah SAW melarang kita menjadikan anjing sebagai binatang untuk kita berpeluk cium dengannya ataupun jadi binatang peliharaan dalam rumah, kan? Liu anjing terbukti mempunyai satu, kita panggil cacing yang bernama cacing pita, yang boleh memberikan bahaya yang besar kepada manusia. Sebab itu tidak dibenarkan kita peluk cium anjing jilat kita ke, jilat makanan sekali dengan kita ke, bekas sama ke, tempat-tempat dalam rumah kita. Jelas. Dan kajian membuktikan demikian secara saintifik. Contohnya, kalau kita, tapi pada 1445 tahun dahulu pasti tidak kita ketahui hakikat apa yang ada dalam liu anjing itu sendiri, dari sudut virusnya ke, bakteria ke, dan sebagainya, sebagai contoh. Dan banyak lagi lah kalau kita cerita pasal apa yang Rasul sabdakan berkait dengan lalat, sayap kiri kanannya, sama juga hadis sebutkan. Begitu juga dengan kayu sugi yang kita gunakan untuk mencuci gigi pada zaman dahulu. Masya Allah Akbar. Semuanya adalah untuk kita jadikan sunnah amalan, kerana itu adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara dah, masya-Allah. Sedang jemaah muslimin, para jemaah muslimat tetamu Allah, Masjid Qaryah Kampung Haji Hudu yang dimuliakan, kita sambunglah cerita kita kan, kita cerita. Sebab kenapa saya sebutkan begitu? Sebab seringkali apa yang hari ini berlaku, soalannya kita tidak memahami hakikat adanya apa yang kita sebutkan sebagai specialization, kepakaran ataupun pengkhususan dalam setiap skop bidang ilmu. Sama juga kita cerita pasal zikir ini sendiri. Kadang-kadang orang langgar batas. Semua benda ada had dan batasannya, ilmu ni pun, kan? Kita cerita kemampuan panca indera kita, dia ada had dan batas dia. Dia tak mampu luar daripada kawasan dia. Akal kita, walaupun kita kata oh cerdik, bijak, tapi akal juga ada ruang lingkup ilmu dia. Kita tak boleh langgar apa yang metafizik, di sebalik daripada fizikal, ataupun mawara tabi'ah, apa yang di sebalik daripada alam tabi'i. Nak kaji Tuhan, tak boleh. Akal hanya boleh kata berdasarkan kepada apa yang berlaku pada alam ini, kesusunan peraturan, adanya Tuhan, stop. Itu je yang mampu akal. Adanya Tuhan, boleh akal boleh fikir begitu. Adanya pencipta, adanya penguasa. Tapi nak faham hakikat penguasa, pencipta, akal tak boleh fikir dah. Contoh kita cerita hal-hal yang melibatkan ruang lingkup ilmu dan bidangnya yang ada pada setiap perkara. Saya boleh cerita hatta dalam perkara-perkara yang melibatkan kenderaan enjin sekalipun ada. Kereta-kereta mahal, dia ada special tool dia untuk buka. Tak boleh buka suka-suka. Bukan semua
Spana boleh buka? Tak boleh. Contohnya. Sebab dia buat kerana tujuan nak menjaga dan melihara keselamatan benda tu. Tayar contohnya. Tak boleh buka tanpa ada special key dia. Begitu juga saya ada pengalaman juga dengan motor kan. Motor BMW. Fork dia tu bocor. Fork depan tu bocor kan. Keluar minyak kan. Bagi hantar service center. Kita pun bukannya biasa tak tahu juga kan. Contohnya kan. Dia Cik, ada tak apa ni key ni, kunci untuk buka fork ni kata ni. Tak boleh buka ke? Sepanan cik tak ada kita. Sepanan cik tak boleh buka ke kan? Tak boleh dia kata. Dia ada kunci khususnya. Encik kena cari. Kalau tidak, tak boleh buka dia kata. Contohnya. Kita pun call sana tanya tuan asal apa semua. Dia kata dia pun tak tahu ke mana. Tak tahu ke mana dia kata. Saya pun tak tahu kata. Akhirnya tak boleh buka. Boleh buka encik tapi kena pecah dia kata. Rosak lah. Rosak encik kena bayar balik dia kata. Kena tukar semua ni kata. Kata. Simple. Kecil kunci. Sebab dia kata setiap motor ni fork dia tak ada kunci khusus dia kata. Dia tak boleh buka sembarangan. Saya nak ceritanya bukan nak cerita pasal motor tu. Nak ceritanya pasal alat. Benda macam tu pun direka untuk menjaga keselamatan supaya tak sembarangan orang boleh buka ikut suka dia. Masya-Allah akbar. Kalau begitulah. Itulah juga apabila kita bercerita tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, penciptaan dia. Jadi kalau kita nak guna benda yang melibatkan hukum Allah, pastinya berpandukan kepada ketentuan-ketentuan syariat Allah lah kan. Kalau tidak, kita guna akal kita, berterabur lah nantinya kan. Kita fikir cara kita. Kita kata kan. Kita cerita pasal apa? Hak asasi manusia lah yang disebut orang cakap kan. LGBT, IQ plus macam tambah macam-macam kan. Kalau kita pun guna, kita guna hak pandangan kita. Ini kau hak kebebasan aku. Kan? Masya-Allah. Akhirnya kita akan melanggar benda yang asas berhubung dengan tuntutan hakikat. Sebab manusia akan kata, ini kebebasan, tak boleh ganggu, tak boleh kacau, ikut akulah. Masya Allah. Sedang jamaah muslimin, kita sambung cerita kita lah. Itu cerita luar je kan. InsyaAllah kita akan teruskan berkait dengan apa yang disebutkan sebagai Al-Faslu Tsani fi Adab Az-Zikr. Itu kita cerita pasal menyatakan adab-adab zikir. Dan saya sebutkan daripada awal, ini merujuk kepada pengkhususan jugalah perbincangan tentang amalan-amalan para ahli tariqat, ahli tasawuf secara khusus dalam kaedah adab mereka berzikir. Tapi kita boleh ambil istifadah di sudut peraturannya. Namun saya sering tekankan untuk mendapatkan panduan yang betul mestilah belajar daripada guru yang mursyid, guru tarikat. Ini hanya kita tengok dari sudut amalan kaedah umum. Kita berhenti, kita hari itu ada zikir itu. Pertama kita dah cerita pasal pertama duduk di atas tempat yang suci, padahal ia duduk seperti dalam sembahyang. Ni bagi yang mubtadi macam kita duduk tahiyat awal dalam solat lah, disebutkan. Kita dah tengok yang kedua, letak dua tangan atas paha, hadap kiblat, jika seorang diri lah. Tapi kalau dalam bentuk, kalau dalam orang ramai-ramai, boleh kita buat halaqah, pusing lah halaqah ni, ada circle lingkungan dia. Ketiga, kita dah berhenti pada hari itu berkait dengan sebaik-baiknya ada kita letakkan bau-bauan pada tempat kita nak berzikir supaya selesa lah. Bau yang enak, harum akan memberi
kesan kepada keselesaan dan keseronokan hidup kita ni kan. Kan nikmat sikit je, itu pun jangan terlalu saya tekankan. Kadang-kadang apabila tarik nikmat rasa, Allah tarik nikmat rasa pada lidah kita, Allah tarik nikmat bau pada lidah kita, walaupun hak lain boleh lagi, hilang dah keseronokan kita. Okay. Keempat, memakai pakaian yang baik, yang halal lagi, harum baunya. Yang kelima, memilih tempat yang agak gelap. Ni kita saya sebut itu bilik, khususnya kita sebutkan bilik khulwah ataupun bilik yang boleh kita asingkan daripada tempat biasa lah, orang lalu lalang dan sebagainya kan. Tempat yang agak terpisah. Itu dia. Keenam, kita memejamkan mata keduanya. Sebab ini orang kata berarti kita menutup panca indera kita daripada zahir. Bila kita tutup mata, bermakna kita cuba hilangkan zahir benda yang ada di depan kita. Sebab kita ni kalau tengok benda depan tu asyik nak tengok, nak baca, nak nilai, nak fikir macam-macam lah. Jadi kalau kita tutup, dikatakan macam kita menutup panca indera zahir daripada benda-benda luaran, maka membuka panca indera batin. Itu cerita dia. Okey. Kita berhenti di situ. Kita masuk yang ketujuh, berkait dengan hari itu saya cerita juga, sewaktu kita menutup mata ada benda yang sedikit orang kata nampak macam agak luar biasa ataupun tak sama seperti yang kita buat, iaitu menyerupakan rupa syekh antara kedua mata. Okey. Jadi kadang-kadang disebutkan sini seolahnya kita membayangkan syekh guru itu sendiri. Ini memang ada dalam kaedah ahli tasawuf, membayangkan, sebab seolahnya syekh itu yang akan membawa kepada panduan. Itu dia. Macam kita sebut di sini, kita buat khayalan lah, seolah-olah dia berada depan mata lah, seolah macam tu. Supaya dekat. Yang ke-8, hari ni kita sambung di situ lah. Itu yang ke-7 kita berhenti, itu yang ke-8. Yang ke-8 disebutkan bahawa yakin ketika berzikir sama ada secara perlahan atau nyata ataupun zahir. Kan? Maknanya sewaktu kita berzikir itu kita kena yakin lah. Yakin. Sebab sama ada zikir itu secara perlahan, sebab memang pernah berlaku pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, berkait dengan cara nak menyebut ini, sama ada disebutkan secara jahat, kuat ataupun secara perlahan. Kan itu dia. Jadi yang disebutkan di sini adalah kita kena yakin ketika berzikir sama ada secara perlahan atau nyata ataupun zahir. Gitu. Sama ada pada orang itu atau kita tersembunyi daripada orang ramai ke, orang tak ada ke. Itu yang juga kita kena. Sebab apa-apa pun kita selalu tekankan adanya kepentingan untuk meyakini amal tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9, ikhlas. Iaitu ikhlas dengan maksud bahawa dikosadkannya zikirnya itu semata-mata kerana Allah Taala jua. Ikhlas dan bersih. Kalau kita nak sebut ikhlas satu, bersih satu lagi lah kan. Bersih amalan daripada segala percampuran juga. Percampuran. Kalau percampuran dalam majlis zikir itu, kalau ada lelaki perempuan lagi lah kan, tak boleh lah kan. Kena asing. Kalau orang kata sebab kita bimbang juga pernah berlaku dalam setengah ajaran-ajaran menyeleweng dan sesat kan, pernah berlaku percampuran antara lelaki dengan kena terjaga tu. Tak boleh. Lelaki perempuan tempat lain, kalau nak buat pun bilik lain. Itu ni majlis
yang orang kata terjaga daripada perkara-perkara tersebut, ya. Itu sebab itulah dikata kita sebutkan juga dengan niat yang siddiq dan niat yang benar, niat yang siddiq dan ikhlas yang akan menyampaikan seseorang murid kepada maqam siddiqiyah dia. Ini semua ada unsur nak capai darjat, kan, tingkatan peringkat dalam lakukan zikir. Ada tahap-tahap dan juga proses kedudukan dia. Itu yang ada dia punya. Jadi nak mencapai makam-makam yang disebutkan dalam amalan-amalan. Sebab itulah nanti kita sering kali diberitahu tentang peringkat-peringkat kita pun. Ada peringkat mubtadi, peringkat awal, permulaan. Ada peringkat mutawassit, ada peringkat yang kita panggil pertengahan, dan akhirnya sampai pada peringkat muntahi, penamat ataupun penghujung kepada jalan tersebut. Itu kita sering kali dengar juga disebutkan. Okey. Itu yang ke-9. Kita tengok yang ke-10 pula. Ke-10, memilih ia sewaktu nak berzikir itu, memilih ia akan sirah. Sirah ni lafaz. Macam kita nak kahwin, di antara salah satu daripada rukun kahwin adanya sirah, kan? Lafaz. Aku kan, maknanya aku terima lah, kan? Ataupun wali akan sebut aku nikahkan nikah bla bla bla, kan? Aku terima nikah. Itu sebagai sirah, kan? Ucapan dah lafaznya. Iaitu memilih ia sirah zikir itu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu peringkat awal yang disebutkan di sini, kan? Kalimah zikir. Sebab di antara kalimah zikir yang sering kali kita lakukan juga pada tahap awal, dan macam kita lakukan tahlil dengan afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kan? Semulia-mulia afdal, afdaluz zikri, kan? Semulia-mulia ataupun seutama-utama zikir, fa'lam, ketahuilah olehmu akan kalimahnya adalah la ilaha illallah, kan? Ataupun kadang-kadang kita mulakan dengan kalimah man qala la ilaha illallah, kan? Kita sebut juga, kan? Gitu. Kita mulakan dengan la ilaha illallah. Maka disebutnya serta dengan kuat yang sempurna. Mungkin peringkat awal dimulakan dengan lafaz yang kuat ataupun lafaz yang kita sebutkan sebagai menyeru lah, kan? Disebut dengan lafaz, disebut serta dengan kuat yang sempurna serta ta'zim. Ni ditambah lagi dengan sifat membesarkan dan mengagungkan. Ya, kadang-kadang memang kita pun sebut, tapi kadang-kadang perasaan tu, penghayatan tu jadi lemah dengan tidak ada rasa kekuatan untuk mengagungkan Allah, kan? Itu yang kita tak terasa dia punya nilai ataupun penghormatan ataupun pembesaran tersebut. Sebab itu disebutkan di sini adanya apa yang disebutkan sebagai ta'zim, kan? Adanya mengagungkan Allah tersebut, dan dinaikkan lafaz, diangkat kalimah la ilaha, kan? Itu dari seolah-olahnya dia ada amalan, dan sewaktu dinaikkan, sewaktu disebutkan lafaz la ilaha itu, seolah-olahnya itu dikatakan dari pusatnya dan menyampaikan akan kalimah lafaz illallah itu kepada hatinya. Seolah-olahnya sewaktu sebut itu dia ada sistem kaedah sebut
La ilaha illallah itu nafasnya adalah naik daripada bawah kan, pusat ke atas. Dia punya sistemnya. Dan bila sampai kepada kalimah illallah itu, seolah-olah dia menyentuh atau dalam kalimah, sentuh secara makna batini lah, secara orang kata perasaannya, seolah-olahnya dia akan menyampaikan, menyentuh ataupun membawa kepada hatinya sewaktu illallah, kan, kepada hatinya yang dinamai akan dia hati sanubari ataupun hakikat hati, kan, dah sentuh ataupun menyedarkan ataupun membawa kepada keinsafan pada hati tersebut. Ni cerita untuk maklumannya, sebab benda ni saya sebutkan memang saya sendiri pun bukannya melaksana, mengamalkan tarikat. Jadi ini hanya untuk pengetahuan. Saya sebut pengetahuan itu yang disebutkan. Jadi macam mana nak hakikatnya wallahu a'lam, kan, itu. Itu yang disebutkan dalam kitab yang dinamakan hati, yang dinamakan dia hati sanubari. Ialah hati dalam bahasa Arab ni banyak Allah guna. Qalbun ada, fuadun ada, kan, memang dia ada makna-makna yang digunakan. Imam Ghazali dalam Ihya sendiri pun membincangkan yang zahir dengan yang batin pada hati itu sendirilah maknanya, kan, itu, kan. Tapi kita sendiri pun sebab itulah yang kita duk baca hati tu qalb, kan, yang berbolak-balik, kan, yang sebutkan qallaba yuqallibu. Sebab itulah selalu kita juga minta doa, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati-hati kita, kan, muqallib, sabbit, maka kita minta Allah tetapkan qulubana atau qalba. Ya Allah, janganlah engkau bolak-balikkan banyak sangat, dan kita minta pada hak tertentu, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ya Allah pada agamamu ni. Jangan, yalah kita bimbangkan Al-Quran pun disebut pagi beriman, petang boleh jadi kufur, kan, petang kufur, begitulah sebaliknya, kan. Kita tak nak macam tu lah. Sebab kita minta Allah tetapkan sabit, kan. Itu yang kita selalu sebutkan sebagai hati yang tetap. Sebab ia boleh berubah-ubah, kan, berbolak-balik, kita sebutkan. Itu padahal disebutkan sini cenderung kepadanya dari sudut kedudukan lah, disebutkan bahawa padahal menyenderungkan kepalanya kepada lambungnya yang kiri serta hadir hatinya yang maknawi di dalamnya, kan. Kalau kita nak sebut dari sudut pergerakan, kita duduk itu maknanya kita menggerakkan badan kita ke kiri, kan, hadirnya hati yang maknawi di dalamnya. Itu di sudut zahir badannya dan juga batinnya sekali hati tersebut. Itu dia. Seperti yang lagi akan datang kaifiatnya pada fasal yang ketiga. Sebab nanti di belakang ni ada sikit lagi pasal yang ketiga tentang kaedah disebutkan. Okay. Ni faslun fi adab, seterusnya itu. Itu di pada pasal yang ketiga. Sebab kita baru berbincang pasal yang kedua, itu disebutkan. Tapi itulah kaedahnya. Itu yang ke-10. Yang ke-11, tadi kita cerita lebih kepada sirah lafaz kalimah la ilaha illallah. Kadang-kadang kita orang kata mengucapkannya dengan nada yang sebab
kita kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan faham dari sudut kaedah dia yang kita sebutkan sebagai nafyun dan isbat pada kalimah la ilaha itu nafi, kan? Illallah itu istisna, dan juga kemudian kita isbat. Itu kaedah bahasa Arab lah. Ke-11 tadi kita sebut sirah, menghadirkan makna zikir itu. Yang ke-11 merujuk kepada macam mana nak adanya huduru. Macam juga kita solat, seringkali kita juga diminta untuk menghadirkan al-qalb, kan? Bukan setakat hadir fizikal ataupun berdiri. Kalau sewaktu kita nak mula tu kan, berdiri qiyam, kita sebut itu hadirnya secara fizikal, tapi hatinya ini yang seringkali kita terlepas, lalai ataupun banyak berlaku, kita sebut sebagai lupa. Ini yang kadang-kadang, sebab itulah kenapa kita dituntut sangat untuk hadir berjamaah itu, sebab kita nak ambil manfaat berjamaah. Kita bimbang, sebab kalau seorang, kalau kita lupa, habislah, kan? Hanyut, hilang. Tapi kalau kita berjamaah, dia ada lagi kaedah yang mana mereka yang ingat ataupun yang khusyuk boleh menolong mereka yang alpa dan lalai. Itu pentingnya untuk kita berjamaah, kan? InsyaAllah boleh membantu. InsyaAllah Allah akan menerima solat ataupun ibadah kita tadi. Itu pentingnya itu, supaya hudurul qalb. Nak hudurul qalb, nak bawa kepada khusyuk tadi. Tapi ini dalam zikir, itu dalam solat. Satu hal lagi lah yang lebih utama, kan? Menghadirkan makna zikir itu dengan hatinya, serta tiap-tiap kali daripada menyebutkan zikir itu, kan? Jadi setiap kalimah yang kita sebut, kalimah-kalimah zikir itu, hendaklah kita memahami dan menghadirkan hati kita padanya, disebutkan. Setiap kali dengan menyebut zikir itu. Adapun makna la ilaha illallah itu pada yang diistihdarkan, hadirlah juga dibawa untuk hadirkan hati itu. Daripada perkataan yang sama, diistihdarkan, ini kalimah hadirkan di dalam berzikir itu. Maka tak kala nyata sifat basyariyah dan waswas. Basyariyah ni kada sudut kalimahnya basyar, manusiawi, kan? Sebab itu dalam pemahaman penggunaan bahasa kalimah, wordingnya, kenapa dalam Al-Quran Allah banyak guna perkataan insan, perkataan an-nas, berbeza dengan apabila Allah menggunakan kalimah basyarun, kan? Macam Nabi kita sewaktu menyebutkan kalimah basyar, firman Allah, ana basyarum mislukum. Apa maksud dia? Dia merujuk kepada sifat-sifat fizikal ataupun sifat-sifat lahiriah umum, kan? Aku adalah manusia seperti kamu. Itu ada makna zahir. Tetapi kalau kita tengok apabila digunakan kalimah-kalimah yang merujuk kepada unsur penyempurnaan kemanusiaan yang kita sebutkan sebagai unsur insani, kalimah insan itu banyak makna maknawi, makna hakiki, bukan makna fizikal.
Kita kena faham. Dan dalam Al-Quran banyak Allah guna kalimah insan ataupun an-nas. Sebab kalimah macam kita baca wa ma khalaqtul jinna wal insa, tu jamak, ins jamak kepada al-insan. Al-insan jamak dia al-ins ataupun an-nas. Dia maknanya berbeza dari sudut tadi bashar dengan sebab dia merujuk kepada unsur yang kita panggil hakiki ataupun unsur hakikat kemanusiaan yang sebenar. Itu gabungan daripada fizikal tanah dengan ruhi yang Allah gabungkan pada jasad untuk nenek kita Nabi Adam AS. Itulah. Itu kita balik kepada asal. Itu dia. Itu yang kita kena fahami hakikat. Jadi manakala disebutkan tak kala nyata sifat-sifat basyariah, sifat kemanusiaan zahir tadi, dan was-was. Nah, basyariah ni yang bawa kepada datangnya benda-benda tadi, was-was dan sebagainya kan. Datang gangguan syaitan iblis kan, sebagainya, was-was dalam diri kita sendiri pun selalu kita tengok berlaku di kalangan sebahagian daripada kita kan. Nak angkat takbir Allah ni kita solat kan, tak lepas lagi, Allahu akbar tak lepas lagi, Allahu akbar tak lepas lagi kan, sampai 4, 5, 6, 7 kali tak lepas-lepas. Ini tak ada kerja lain lah. Ini adalah kerja syaitan iblis mewas-waskan. Sebenarnya agama aja mudah je, ada basicnya kan. Jangan kita jadi itu dikatakan maka tak kala nyata sifat basyariah dan was-was dikatanya dengan lidah la ilaha illallah, maka diucap ataupun disebutkan dengan kalimah la ilaha illallah, dan dengan hatinya kalimah zahirnya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Makna yang selalu kita mulakan dengan, kalau kita kembali kepada syahadah asyhadu kan, aku bersaksi kan, itu balik kepada nak mula masuk Islam lah kan. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah kan, asyhadu an la ilaha. Itu zahirnya kita sebut la ilaha, tapi dan dengan hatinya kan, hatinya pula la ma'bud illallah kan, dia masuk dalam kita punya jiwa ataupun kita punya hati, la ma'bud illallah kan. Nampak tak dia punya itu, tidak ada yang disembah tempat untuk kita menyembah ataupun fokus kita buat ibadah sembahan pengagungan selain daripada Allah, bukan semata-mata. Jadi zahirnya sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi dalam hati balik kepada la ma'bud illallah. Itu dia nak kita capai dalam. Dan tak kala padamlah sifat basyariah dan was-was dan naik kan. Tadi baru orang kata masih ada gangguan, maka balik pada tidak ada penyembahan ataupun pengibadatan tempat okay. kecuali Allah. Maka apabila padam, maknanya dah hilang ataupun dah kata habislah sifat basyariah dan wasat itu, dan sucilah hatinya daripada yang demikian, mulai bersih hati daripada gangguan-gangguan ataupun kerana benda-benda. Sebab kita tahulah dalam banyak hal kita ni ada gangguan kan, jadi hilanglah katakan hati daripada gangguan, suci hati daripada dia makan, atau kerana menuntut akan suatu daripada zauq dan syauq kepada Allah Ta'ala. Ni naik
kepada ada satu peringkat yang kita sebutkan adanya zuq ataupun zauqun. Adanya rasa zauq, kan, maknanya benda yang melibatkan perasaan. Apa benda zauq ni? Maknanya dia mulai apa yang disebutkan sebagai adanya jeliro. Bahasa Kelantan panggil jeliro. Adanya menyerap masuk dalam jiwa akan penyebutan ataupun zikir tersebut. Dia belum ada zauq. Itu mungkin ini cerita dari sudut kedudukan lah, kita sebutkan adanya rasa zauq pada ada. Sebab apa benda pun kalau kita makan, contohnya kita makan lauk ataupun hidangan yang kalau tak rasa jelira dalam hati ataupun jelira dengan lidah, kita rasa tak masuk, kan. Macam itulah yang dia ada rasa satu kata sentuhan pada nurani. Jadi ada disebutkan zauq ataupun dan juga dalam kalimah lain dipanggil syauq dan zauq. Dalam kepada Allah Ta'ala dah sampai itu, maka dengan itu dikatakan sewaktu lidah sebut la ilaha illallah itu dan dikata dengan hatinya la matlub illallah, ini semua penggunaan kalimah sampai tak la, tidak ada yang dituntut nak dapatkan itu kecuali untuk Allah semata-mata. Sampai tahap kepada la matlub illallah. Tadi kita cerita peringkat-peringkat, kan, daripada awal la ma'bud, sekarang naik kepada la matlub, nanti dia akan sampai kepada peringkat la maujud illallah. Saya bercerita je, saya sudah sebutkan. Jadi ni adalah dia punya feeling dia punya sentuhan asyik, perasaan dan juga kejiwaan. Saya kira kita berhentilah, kan. Nanti pening juga saya sendiri nak cerita benda-benda yang melibatkan, orang kata, kita boleh sebut kalimah tapi kita tak boleh rasai dia punya ruhnya itu. Jadi cerita kita ni lebih kepada hamba lah, kita cerita lebih kepada orang kata dry, dangkal ataupun umum saja. Itu yang saya boleh sebutkan. Tapi boleh kita cuba hayatilah, berusaha menghayati, insya-Allah, kan. Insya-Allah. Sebab dia akan pergi pada tahap-tahap. Sebab itulah nanti dia ada dalam perjalanan tu, dia akan sampai makam-makam yang saya kata sebut sebagai fana fillah. Macam-macam lah kalau kalimah-kalimah orang Arab apa kan, dalam asyik masyuk dan sebagainya, fana hubbillah dan sebagainya. Jadi itu ada kalimah yang ada digunakan. Okey, insya-Allah kita berhenti di sini. Nanti saya akan sambung ke-12 dan yang terakhir sebelum kita tengok kepada jenis yang ada pada kata kategori seterusnya yang adat yang seterusnya. Okey, saya akhiri dengan lafaz yang mulia, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma ta'alina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaika al muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la asr innal insana